الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam kepada Masjid Al-Bushra ini, kepada tetamu-tetamu yang datang daripada jauh dan dekat, kepada teman-teman anak karya, saudara-saudari hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pertama kali datang ke Masjid Al-Bushra ini. Apa yang saya dapati, the first impression saya ialah inilah gambarannya sepatutnya mana-mana masjid dalam dunia ini. Masjid ini mesti menggambarkan the totality of Islam, the whole complete perspective of Islam. Kita tengok kat sini ni semua ada. Printing ada, tempat recording ada, car wash ada, outlet makanan ada, tempat kita kata orang bersantai-santai pun ada, tempat berkuliah pun ada. Tuan-tuan sebut apa yang tak ada. Dan inilah menggambarkan yang Islam itu komplit. Dan Islam itu paling tinggi. Tidak ada satu pun yang melebihi tingginya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada satu benda pun yang tinggi, lebih tinggi dari Islam. Nothing in this world, placed above Islam. Tak ada. Islam itu sangat tinggi. Sebab itu manusia Muslim sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia Muslim itu tinggi di sisi manusia, tapi manusia Islam itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjadi manusia yang paling tinggi di sisi Allah, satu syaratnya, inna akramakum indallahi atqakum. The best among you are the most God-fearing among you. Yang terbaik di antara kamu ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Saya nak ulang, perempuan yang terbaik daripada perempuan di sini adalah yang paling bertakwa di antara perempuan. Apa dia takwa? Ulama menyebut ada dua unsur penting dalam takwa. Ada dua unsur penting. Hari Jumaat kemarin saya bagi khutbah di Masjid Al-Furqan Kulim. Masjid Al-Furqan Kulim, saya bagi tazkirah, saya bagi khutbah dan mengimamkan solat Jumaat insya-Allah. Dan setiap sembahyang Jumaat, kali Jumaat khutbah Jumaat, muslimat mungkin tak adalah sembahyang Jumaat. Maka yang disebut antaranya sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua ialah ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, tingkatkan ketakwaan kamu kepada Allah. Usaha siang malam pagi petang untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kamu mati. Perempuan, jangan puan-puan mati dengan izin Allah sebelum perempuan dimatikan sebagai muslimah. Do not die unless you die as a Muslim. Jangan mati sebelum kita dimatikan sebagai seorang Muslim. Masya Allah, tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, nak tanya diri saya, takkanlah ni, takkan umur kita lagi. Umur saya 76 tahun. Mungkin dalam dewan ni saya yang paling tua sekali kat sini ni.
Ada tuan berapa umur tuan? 80. Sipu. Saya 76. Maybe I'm the second one. He is the oldest. I'm the second oldest. 76 tahun tuan-tuan dan puan. Cuba kita fikir. Tuan-tuan umur 50, 60, perempuan 40, 50, 60. Fikir. Takkanlah ni, takkan hari ni, adakah kita sudah masuk menjadi calon syurga atas nama ketakwaan? Sudahkah kita masuk dalam kumpulan ahli syurga? Malaikat sedang rekod sekarang ni, Hasan Ali ahli syurga. Kalau jawapannya belum, dan kita sendiri tak confident kita menjadi ahli syurga. Pasal apa tak confident? Solat tak jaga, puasa tak jaga, masjid tak jaga, surau tak jaga, majlis ilmu tak mai, kuliah tak mai, ustaz tak jumpa, orang alim kita tak jumpa, rumah kita tak pernah didatangi oleh orang alim. Kita dah pindah rumah tu 27 tahun. Tuan-tuan, semua dah mai rumah. Orang luar negeri pun datang rumah kita, anak saudara daripada Palembang pun mai rumah kita. Teman dulu sekali berhajikan kita di Singapura, mereka pun mai, orang Singapura pun mai. Semua mai rumah kita. Tapi ulama tak pernah mai rumah kita. Ustaz tak pernah mai dengan kita. Kan elok ulama mai rumah kita, minta ulama doa sikit. Doa untuk emaknya, doa untuk ayahnya, doa untuk isterinya, doa untuk suaminya, doa untuk anak-anak yang sukar nak dididik itu, anak perempuan yang remaja yang saya sukar dididik. Dapatkan doa daripada imam masjid ini, doa muda. Masya-Allah. Tuan-tuan, bila orang alim tak masuk rumah, bila amalan-amalan pagi tadi, saya selalu tanya ni, saya nak tanya lagi. Tadi baru habis kuliah subuh tuan-tuan, di Surau Al-Iman, Taman Nilam, Sungai Petani. Habis saja saya bergegas datang kemari. Malam ni ada satu program di Taman Legenda, masjid di Taman Legenda, kuliah maghrib. 3 hari saya kat sini. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Kuliah subuh, kuliah duha, maghrib. Kemarin kuliah duha, alhamdulillah, di Masjid Al-Furqan, kuliah duha. Saudara-saudara, saya nak tanya soalan tu lagi. Saudara yakin tak? Perempuan yakin tak? Takkanlah ni, tapak umur lah ni, takkan hari ni, adakah kita merupakan calon syurga? Siapa dia calon syurga? Ayat yang saya baca tadi. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu deskripsi antaranya ahli syurga. Siapa yang namanya orang yang beriman ahli syurga? Mereka yang apa disebut nama Allah. Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jadi kepada mereka? Their body got shivering. Their heart got shivering. Hati bergegar, badan bergegar, kepala bergegar, jiwa bergegar. Sebab dia takutkan Allah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, mufassirin mengatakan bila dibacakan ayat Al-Quran, bertambah-tambah iman mereka. Saya nak tanya soalan yang kedua. Minggu lepas, minggu ini, tuan-tuan tinggalkan setengah datang daripada Kajang, setengah daripada yang datang ni. Saya rasa tempat ini akan menjadi tempat tumpuan ni. Bas akan datang hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumaat, bas akan datang kemari. Nak tengok sebab sudah viral. Masjid Al-Bushra ni sudah viral, total viral. Apa dia viral? Pasal apa? This is the masjid which reflects the totality of Islam. Inilah masjid yang menggambarkan kesyumulan Islam. Dia tidak pamai. Satu hari nanti ada satu masjid tuan-tuan depan buka dalam Facebook. Saya dah pergi 3 kali ceramah dekat sana. Satu kuliah maghrib, satu kuliah subuh, satu kuliah duha. Nama masjidnya MTJ, Masjid Temerloh Jaya. MTJ buka saja, MTJ dalam Facebook. Masjid Temerloh Jaya, di mana tuan-tuan solat subuhnya
sama solat subuh, kuliah subuh, solat subuhnya sama dengan ramainya sembahyang Jumaat. Boleh pergi tengok, boleh buka tengok, tuan-tuan tengok segi gambar-gambarnya. Gambar saya pun ada di situ. Solat subuh sama dengan crowd sembahyang Jumaat. Macam mana masjid tempat kita, kampung kita lagu mana? Subuh berapa orang mai? Hayang duduk sejengkal daripada masjid pun tak mai. Betul tuan-tuan, duduk sejengkal tak mai. Hayang duduk kondominium, yang duduk apartmen, bawah tu surau, apartmen 16-17 tingkat. Hayang nak duduk tingkat 1, tingkat 2 pun tak mai, tak turun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit hati yang sedia berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit yang hati mereka tak nampak cahaya Allah. Ada mata tak nampak masjid. Ada orang tak nampak masjid, tuan-tuan, tak nampak masjid. Physically, their eyes cannot see a mosque. Tak nampak surau. Ada telinga, dia tak dengar. Allahu Akbar, dia tak dengar. Dia dengar pun, dia tak mai ke surau. Dia dengar, dia tak mai masjid. As good as not hearing at all. Bila dibacakan ayat Al-Quran, bertambah-tambah iman mereka. Mereka inilah yang meletakkan diri mereka 100% bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni untuk Allah, aku serah diri untuk Allah. Aku main ni daripada Kuala Lumpur ni 4 hari 3 malam ni untuk Allah. Aku main nak tengok ni sightseeing datang ni daripada Kajang tadi datang, daripada Sungai Ramal dalam, Sungai Ramal udah, lagi Sungai Ramal dalam, Sungai Ramal luar. Mana teman-teman Sungai Ramal tadi? Tak ada. Mana Sungai Ramal? Oh, tu ada lain. Dia macam sate Kajang tu nampak. Kita datang untuk sightseeing pun ya juga. Tapi tuan-tuan puan-puan datang sebagai Muslim, kita datang nak tengok kebesaran Allah. Kita datang nak tengok kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kita nak tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak jadikan sia-sia. Tengok gunung di belakang ni, Ustaz. Gunung apa di belakang? Gunung Jekai. La ilaha. Sini Gunung Jekai. Depan naik lalu mana? Gunung Jekai. Gunung Jekai tuan-tuan ni. Resort ni, resort kan? Ada chalet atas tu kan? Tu di belakang tu. Masjid dekat sini tuan-tuan, di belakang tu nun kejadian Allah tu. Gunung yang dibuat daripada batu-batu granit. Gunung sembah Allah. Manusia yang duduk sebelah gunung tak sembah Allah. Gunung tegak tuan-tuan sembah Allah, mempertahankan dunia ini. Daripada gempa dia pertahankan. Ni Gunung Jerai ni pertahankan kita. Allah hantar untuk Gunung Jerai ini datang kemari untuk pertahankan teman-teman di Kedah ini. Tapi kita tidak pertahankan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang majlis sekalian. Sebab itu saya nak cadangkan diri saya atas apa yang Allah beri kepada kita. Tak ada satu pun Allah tak beri pada Hasan Ali ini. Allah bagi semua ke Hasan Ali. Allah bagi semua ke saya. Allah bagi isteri, Allah bagi anak, Allah bagi kereta, Allah bagi jawatan. Datuk saya ada 2 datuk. Datuk Selangor ada, Datuk Pahang ada. PhD, saya ada PhD. Saya ada Masters PhD. Masters dalam Urban Science. PhD dalam Urban Science. 7 tahun saya belajar di Amerika Syarikat. Allah bagi saya. Allah bagi saya. Allah bagi saya kesihatan 76 tahun.
Kawan saya 76 tahun dah main najis, tuan, main najis. Saya boleh datang daripada Kuala Lumpur datang ke Merbuk ini. Bukan nak main dengan burung berbuk, bukan. Saya nak tengok kebesaran Allah. 76 tahun. Allah give me health. I'm quite healthy. Dan saya nak gunakan kesihatan saya untuk Allah, untuk agama Allah. Patutnya saya berada di rumah sekarang. Saya ada 16 orang cucu, 8 orang anak. Hidup saya tidak mewah, tapi saya selesa. Minta maaf saya sebut dia. Saya sebut diri saya ni, saya minta maaf. Ni rakam ni tuan. TikTok pun rakam, Facebook pun rakam. Live. Sini muka-muka TikTok ada kat sini. Saudara, minta maaf saya nak sebut, minta maaf pada TikTok, minta maaf kepada Facebook, minta maaf tuan-tuan. Saya nak sebut diri saya. Saya tidaklah mewah tapi selesa. Rumah 7 bilik tuan-tuan, 7 bilik rumah. Aircon, semua bilik aircon. Semua bilik air, tiap satu bilik ada bilik air, satu bilik air. Semua bilik air ada water heater. Semua. Saya nak bagi keistimewaan pada anak saya, supaya mereka mudah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat saya. Dan saya bagi tahu mereka. Saya bagi tahu anak-anak saya. Saya bagi kemudahan dekat hampa semua. Saya bagi kemudahan ini. Ayah bagi kemudahan ini untuk hampa semua. Mudah nak sembah Allah. Mudah nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah nak mengkhidmati ibu dan ayah engkau. Ini ibu dan ayah hampa ni. Ini. Maka saya bina rumah 7 bilik tuan-tuan di Taman Tun Dr. Ismail, di kawasan mewah di Kuala Lumpur. Semalam ni dekat sini, dekat Kulim, dekat Sungai Petani, saya tanya, ini satu rumah saya duduk homestay Samidi. Saya tanya rumah ni berapa? Samidi dekat sini lah 370,000 Samidi. Dekat taman saya, Taman Tun Dr. Ismail, Samidi 2.8 juta. Betul. Di Taman Tun, kalau banglo anda 4 ke 6 juta. Banglo 4 ke 6 juta. Teres, rumah double story teres di Taman Tun sekarang berharga 1.4 juta. Tempat lain boleh dapat 300,000, sekarang 400,000. Taman Tun 1.4 juta. Itulah Taman Tun namanya. Taman Tun Dr. Ismail. Rumah saya dengan pusat beli belah antara yang besar dalam dunia, namanya Wan Utama. Pernah pergi Wan Utama? Daripada rumah saya 5 minit daripada rumah saya. Di situlah saya didik anak-anak. 8 anak. Tak maaf tuan-tuan saya sebut ni. Anak saya berjaya. Semua masuk universiti. Semua antara yang terbaik. 2 orang hafaz Quran. Rumah saya pagi-pagi ada 7 bilik. Saya pasti bilik yang pertama sebelum selepas subuh terdengar bacaan Al-Quran daripada bilik itu. Bilik nombor 2 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 7, master bedroom saya dengan isteri, akan didengarkan bacaan Al-Quran. Saudara, itulah keselesaan yang saya bagi kepada anak dan isteri. Ayah pesan nak buat rumah, nak beli tanah, nak buat rumah. Rumah itu mesti boleh dengar lawangan azan dengan mudah dengar, bukan mudah dengar azan. Kita dengar, bila kita dengar dengan apa? Jelas. Ayah bagi tahu nak beli rumah, nak beli tanah, nak buat rumah, make sure dekat dengan masjid, dekat dengan surau, di mana azan jelas didengar, supaya laungan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu masuk dalam rumah, masuk dalam bilik, masuk dalam bilik ayah, masuk dalam dapur, masuk dalam ruang tamu, masuk seluruhnya dimasuki oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka saya diam di rumah itu. Saudara, saya nak bagi tahu tuan-tuan, bukan senang nak didik anak di tengah-tengah kota raya. Bukan nak senang nak didik agak ni Demerbuk ni lain sikit tuan-tuan. Dia ada sikit kekampungan sikit. Tapi di tempat saya memang 100% urban centers, city centers. Lagu mana nak didik anak? Supaya anak-anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Saudara-saudara, anak yang soleh dan solehah. Siapa saya nak anak yang soleh, anak yang solehah? Saya nak nanti, insya-Allah, anak-anak kita ni menjadi anak-anak wawaladin salihin yad'ulah. Wawaladin salihin yad'ulah. Anak-anak ini bila saya dan isteri dikuburkan berada di alam barzakh, setiap lepas salat, anak ini angkat tangan, sebut nama ayah penuh, sebut nama mak penuh, supaya kami damai di alam barzakh. Supaya perempuan damai di mana? Damai di mana? Alam barzakh. Mari kita gambarkan rupa anak kita ni. Gambarkanlah ni, lah ikut saya ni. Pejam mata sat, gambar muka anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Hak yang mana nak doa kita nanti? Tuan-tuan bagi tahu saya. Tadi saya sebut tuan-tuan kuliah doa. Tuan-tuan balik nanti, yang Kajang balik Kajang. Daripada mana lagi yang kita punya tetamu? Daripada mana? Seremban, Seremban. Seremban. Kampung Pak Paroi kah? Paroi. Seremban 2. Kampung Bemban. Kampung Bemban Seremban. Bemban Seremban. Okey. Daripada Seremban mai sini. Orang Seremban ni dia makan, tuan-tuan, dia punya speciality dia masak lemak cili api. Orang sini tuan-tuan tak ada masak lemak cili api. Ini semua jenis-jenis kari belakang ni. Okey. Bukan senang nak didik anak. 8 orang. Tapi saudara, dengar ni. Satu cara nak didik mereka, nak lembutkan mereka, nak asuh mereka, nak minta mereka ikut cakap kita, tuan-tuan, bagi agama dekat mereka. Itu saja. Saya bagi agama dekat anak saya. Lagu ayah saya bagi agama dekat kami. Saya adik-beradik 8 orang juga. Ayah saya guru Quran, ayah saya guru agama, ayah saya imam, mak saya guru Quran. Apa mereka bagi kat anak-anak dia 8 orang? Mereka bagi agama. Saya ni mengaji sekular. Bukan saya macam ustaz ni. Saya tidak. Saya sekular tuan-tuan. Sekular. Belajar sekular di Amerika. Guru saya semua Yahudi. Yahudi yang hentam Palestin ni. Semua guru saya, profesor saya Yahudi semua. Ajak saya master's degree and PhD. Master's University of Pittsburgh, Amerika Syarikat. PhD University of Wisconsin, Amerika Syarikat. Ilmu saya dalam bidang urban science, sains perbandaran. Tapi sains perbandaran kemarin, saya bagi tazkirah, saya bagi khutbah, saya mengimamkan solat Jumaat di Masjid Al-Furqan di Kulit. Seorang yang urban science. Kenapa saya boleh mengimamkan, baca khutbah dan sebagainya? Pasal pok saya beri saya agama. Saya mempromosikan Forum Perdana Ehwal Islam, tuan ni. 6 tahun. Bukan senang nak jadi pengurusi Forum Perdana Ehwal Islam. Sebab yang saya nak mempromosikan tu orang-orang yang ilmunya melangit. Siapa dia? Profesor Datuk Harun Din, Datuk Ismail Amos, Datuk Hasan Din, Datuk Hashim Yahya. Semuanya lecturer universiti, profesor belakang ni. Satu lagi Datuk Ishak Bahrum, Mufti Kerajaan Negeri Selangor, mantan yang sudah pun meninggal dunia. Senang ke tuan-tuan nak jadi pengurusi? Nak mempengurusikan kata-kata, perkataan-perkataan, bahasa-bahasa
manusia-manusia ilmuwan, agamawan ini. Tuan-tuan nak cedok kata dia, bungkus kata dia, bagi pula pada orang yang kedua, ulas lagi. Lepas tu tuan bungkus lagi, package sekali lagi, bagi orang yang kedua, ulas lagi. Bukan senang. It's not easy. Sebab itu Forum Perdana Ehwal Islam tak pernah jatuh nombor 2, for 6 years. Semua saluran TV, TV1, TV2, TV3, masa tu Astro tak ada lagi. Kajian dibuat setiap bulan kajian dibuat. On rating, on program rating. Takat mana program-program ini? Macam mana program ini kedudukannya? Forum Perdana Islam tak pernah jatuh nombor 2. Kalah Seniman Bujang Lapuk pun kalah. Betul itu tak serius ni. Acara-acara hiburan dalam TV, TV1, TV2, TV3, semuanya kalah. Sebab Islam mengalahkan mereka. Jiwa agama mengalahkan mereka. Keikhlasan menyampaikan agama mengalahkan mereka. Inilah yang berlaku. Balik tadi. Lagu mana nak didik anak? Jawabnya agama. Tak ada agama atau tak ada agama, apa jadi? Anak kita daripada kecil-kecil, umur sekolah rendah, hati sudah jadi membatu hati mereka. Bukan senang. Bukan senang nak ajak anak kita solat. Bukan senang nak pegang anak kita bawa ke surau. Bukan senang. Kalau setakat ni tuan-tuan dapat 5-6 tahun boleh ambil dia, boleh tarik dia, boh dalam kereta, start kereta api. Tapi kalau sudah 16 tahun, bolehkah kita buat begitu? Ini masalah perempuan, masalah saya. Lagu pada anak kita, 16 tahun tak jaga semayang, 21 tahun tak jaga semayang. Saudara, sembahyang ni ada 3 rukun. Sembahyang ada berapa rukun? Satu namanya rukun qalbi. Rukun hati. Itu antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang menunaikan sembahyang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli, rukun yang disebut. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun perbuatan-perbuatan, pergerakan-pergerakan dalam solat. Tuan-tuan balik tanya anak kita. Cuba tanya anak kita tuan-tuan. Ambil rukun qauli, tanya rukun qauli. Tuan-tuan semak, bawa satu ustaz, tuan-tuan dekat kampung, dekat Sungai Remal, di Kajang, bawa satu ustaz datang rumah kita goreng mi sikit, minta anak-anak saudara kita mai rumah kita, minta mak pak termasuk kita, mak kita, isteri kita, anak-anak kita praktik sembahyang subuh 2 rakaat. Praktik betul-betul depan ustaz tu, praktik. Suruh ustaz tu bagi markah kepada sembahyang kita. Saudara, doa iftitah pun anak kita tak boleh baca. Doa iftitah tak boleh baca. Saudara, memanglah doa iftitah itu sunat, tapi yang wajib rukunnya Fatihah. Saya nak tanya puan-puan, bila suami puan-puan tasmi' semak bacaan Fatihah puan-puan? Bila? Perempuan sudah kahwin 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Bila suami tasmi' semak bacaan Fatihah dengan membawa seorang yang pakar, yang boleh mengatakan bahawa bacaan dia tepat, bacaan dia tidak tepat. Saya nak tanya suami-suami ini. Kalau jawapannya tidak, mana tuan-tuan tahu isteri kita boleh baca Fatihah? Lepas sembahyang saya sir maknanya dalam hati. Kita tak pernah dengar isteri kita baca Fatihah. Tuan-tuan pernah dengar isteri baca Fatihah? Betul ke dapat baca? Saya selalu sebut, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, betul ke? Di mana yang salahnya? Lagi satu. Ramai yang baca Alhamdulillah. Betul tuan-tuan. Muazzin Bilal, kadang-kadang saya tengok Allah macam mana azan. Hayya 'ala salah. Hayya. Patutnya hayya 'ala salah. Al-falah pun tuan-tuan.
hayya 'alal falah. Hujungnya tu ha. Alif lam fa lam alif ha, al falah. Macam mana? Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Rahim tak betul. Malik Yaumiddin, Midin tak betul, Midin tak betul. Middin, dal tu syaddah. Iyyaka, iyyaka salah. Saya bukan nak mengajar tajwid ni, tapi dah mengatakan sebagai ayah kena semak, sebagai ayah kena tentukan anak sebelum akil baligh boleh baca Fatihah, boleh baca bacaan-bacaan sembahyang dengan tepat, dengan betul. Anak perempuan kita, mak-mak yang ada di sini, boleh baca Fatihah dengan betul. Saudara, balik tadi. Macam mana caranya? Apa rahsianya kita didik anak? Saya tak klaim anak saya semua baik. Tidak. Tapi sekurang-kurangnya 8 orang sehingga kini saya ada 16 cucu. Belum ada yang beri problem kepada saya. Belum ada lagi. Padahal dididik di tengah-tengah kota raya. Tak ada. Yang kata keluar pukul 5, balik pukul 12 malam. Tak ada. Anak saya tak ada. Kata orang azan dia tak ada di masjid. Rumah saya dengan masjid 30 langkah, 20 langkah. Tak ada. So itu agama. Tak maaf tuan-tuan. Yang saya sebut diri saya ni bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Tapi saya cuba menjadi yang terbaik. Saya cuba. Maybe I'm successful, maybe I'm not successful. Tapi saya cuba. Isteri saya cuba. Saudara-saudara yang berhati sekalian, balik tadi. Pokoknya itu dalam keluarga, serupa juga dalam masyarakat. Masyarakat tuan-tuan, masyarakat di mana tempat tumpuan masyarakat yang sepatutnya bagi orang Islam, tempat tumpuan masyarakat ada dua. Yang kecil namanya surau, yang besar namanya masjid. Ini Masjid Al-Bushra. Ni. Tadi saya sebut, saya nak ulang balik. Saudara, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dalam hidup mereka ada 3 stesen. Dia orang hari-hari dia orang raikan 3 stesen. Stesen ni tempat kita berhenti, tempat kita melepaskan lelah, tempat kita duduk, tempat kita merenung dalam hidup ini, namanya stesen. Pertama stesennya ialah rumah. Rasulullah dan para sahabat menentukan amalan Islam dalam rumah isteri dan anak-anak. Amalannya terjamin ikut sebagaimana yang dikehendaki amalan sebagai seorang Muslim, anak-anak Muslim, ibu ayah Muslim di rumah tangga kita. Tak ada anak perempuan yang keluar pakai jeans. Tuan-tuan, perempuan, anak kita keluar pakai jeans, pakai t-shirt dengan pendek. Jeans yang dipakai itu seketat-ketat di sekarang tuan-tuan, sampai kaki itu ketat betul-betul. Tak ada space antara kulit dengan kain itu, tak ada space. Itu yang dipanggil oleh anak, dipakai oleh anak darah kita. Dipamerkan tubuhnya, seluruh struktur tubuhnya, seluruh kontur tubuhnya, the body contour tergambar dalam pakaiannya. Pakai t-shirt, pakai selendang ni, selendang yang belit saja pakai selendang. Naik motor keliling kampung dengan kawan sebelah ni, naik motor. Mak tak kata apa, pok tak kata apa. Pok dia Bilal masjid. Inilah yang berlaku. Saudara, setiap pergerakan anak-anak itu, setiap inci pergerakan anak-anak itu dihisap oleh Allah. Dan pak dia kena jawab di akhirat nanti. Sekian tarikh anak kamu naik motor pusing kampung, pakai seluar yang paling ketat, pakai jeans, pakai t-shirt, pakai selendang, takat-takat selendang ditutup-tutup gitu saja, pusing kampung. Mempamerkan tubuhnya yang genit itu. Nak jawab macam mana? Persoalannya, kenapa kamu sebagai ayah sengap? Kenapa kamu sengap? Kenapa anak itu balik
Kamu tidak bermesyuarat, kamu tidak memberikan kata-kata yang kamu tidak setuju dengan apa yang dilakukan itu. Saudara, itu anak. Macam mana dengan isteri kita? Wahai suami-suami, macam mana dengan isteri kita? Isteri kita keluar rumah, tuan-tuan, pergi jemur baju, tak ada pakai apa pun. Macam kampung tu, pakai kain batik ikat sampai sini aja. Macam mana? Dia boleh gebang pula dengan neighbor sebelah tu, sampai nak sidai baju tu, gebang tu. Itulah neighbor sebelah pun suka juga pakai kain lagu ni. Inilah kita. Tuan-tuan, apa yang nak sebutkan? Tadi saya katakan ada 3 rukun. Rukun qauli. Bukan saja dalam sembahyang, dalam rumah kita terbayang kebesaran Allah. Terbayang kebesaran Allah. Jumpaan kebesaran Allah. Allah nanti ayah dan tuan angkat telefon. Ayah dah angkat telefon. Okey, ayah. Oh, kami dah sampai Sungai Petani. Okey. Ada 3 kuliah Allah. Inilah letih pun apa nak katakan Ada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Jadi anak kita dengar saja. Ayah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Tiap kali ayah angkat telefon, tiap kali ayah cakap, ayah tak pernah tak sebut nama Allah. Ayah tak pernah tak sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu konteks, itu maknanya kita sediakan konteks. Contextual behavior yang anak-anak kita boleh ikut ayah-ayahnya. Cerita agama, keluar mulut cerita agama. Macam mana? Jadi anak kita pun termasuk dalam groove itu. Anak kita pun minat agama. Tapi pak tak cerita agama, mak tak cerita agama, abang sulung tak cerita agama, kak nombor 2 tak cerita agama. Tak ada cerita agama. Ustaz tak pernah main rumah, ulama tak pernah main rumah. Macam mana kita nak besarkan anak supaya cintakan agama? Apalagi kita kata inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik daripada kamu ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Anak mesti bertakwa, mak mesti bertakwa, laki-laki bertakwa, perempuan bertakwa, seluruhnya bertakwa kepada Allah. Bukan tak boleh buat. Siapa kata kalau kita bertakwa kita tak maju? Siapa kata kalau kita Islamik tak maju? Siapa kata kalau kita bertakwa tak maju? Siapa kata kita ahli masjid tak maju? Minta maaf tuan-tuan, saya ada PhD, saya ada Masters, saya ada 2 datuk. Saya dulu ahli parlimen, tuan-tuan tahu saya ahli parlimen. Saya ahli parlimen. Saya adun, saya exco kerajaan negeri Selangor. Siapa kata tidak boleh maju? Saya peniaga, I'm a businessman. Siapa kata kita tak boleh maju? Minta maaf saya sebut diri saya itu, dan sekali lagi saya nak sebut, saya bukan contoh yang terbaik, tapi saya kenal diri saya, sebab itu nak share dengan tuan-tuan. I'm mentioning my name is for purpose of sharing with you my experience dalam handle anak-anak dan sebagainya. Tuan-tuan, yang kedua tadi rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Dan tergambar dalam hari-harian. Bila kita sebut tuan-tuan rukun amal, rukun pergerakan dalam sembahyang, dalam kehidupan hari-harian ni ialah pergerakan kita dalam rumah, di luar rumah. Macam mana pergerakan kita? Saudara, saya nak bagi tahu apa juga yang kita lakukan. Kita ni contoh bagi Islam. Tergambar dalam kepala kita. Apa yang kita ucapkan contoh sebagai Muslim. Apa yang kita buat contoh sebagai Muslim. Apa yang kita beli contoh sebagai Muslim. Apa yang kita makan contoh sebagai Muslim. Gaji kita yang kita dapat contoh sebagai Muslim. Perbelanjaan kita contoh sebagai Muslim. Pendidikan rumah kita contoh sebagai Muslim. Pendidikan anak-anak contoh sebagai Muslim. Pendidikan isteri contoh sebagai Muslim. Rumah kita, the whole our house, internal external rumah kita contoh sebagai rumah Muslim. Saudara, tak ada cara lain tuan-tuan. Saya nampak tak ada cara lain. Semua orang, bila saya buat kuliah duha, ni kuliah duha, saya boleh katakan 2 minggu sekali ada kuliah duha. Kuliah duha biasanya 95% wanita, 5% laki-laki yang hadir. Itu biasanya kuliah duha.
Bila habis masa kita minum kuliah, saya bagi kuliah 1 jam setengah. Bila minum, macam-macam ibu-ibu datang jumpa saya. Macam-macam komplain anak-anak berjaya, gaji 10,000, gaji 15,000. Tapi saya tinggal di kawasan kawasan PPR. Dia tak nak ikut anak dia dudukkan PPRT. Anak saya malu nak datang rumah saya, doktor. Anak saya malu nak datang rumah saya. Doktor berbayangkan hati seorang ibu, anak berjaya. Satu orang tu tuan-tuan, anak dalam tentera, pangkat jeneral. 3 orang anak. Jeneral satu tuan-tuan, satu lagi memegang jawatan yang penting lah, MNC. MNC ni lah tuan-tuan puan, multinational corporation. Maknanya company dunia dia pegang, anak dia pegang. Tapi tuan-tuan, anak dia malu nak pergi rumah mak. Malu nak pergi rumah mak. Malu dengan isteri dia, orang besar-besar ni isteri. Malu nak bawa isteri pergi rumah. Mak duduk, tuan-tuan, mak duduk flat PPRT. Mak tak mau duduk dengan anak, takut diseksa oleh anak. Dia tak mau. Itulah orang yang sama cerita kat saya. Entah macam mana anak nombor 1 tuan-tuan, hari raya, 2 hari raya yang lepas, bagi tahu mak dia, sebelum ni tak pernah. Anak pun jarang datang rumah. Isteri langsung, menantu tak datang. Dua-dua anak lelaki. Apa dia beritahu? Anak yang nombor 1 jemput mak, tidur malam hari raya di rumah dia. Esok satu hari raya nak bawa anak, nak bawa saya, mak, nak bawa anak lelaki, nak bawa menantu perempuan, nak bawa cucu, nak pergi rumah besan kepada mak saya. Di mana besan saya tak mahu sebut. Rumah besan. Jadi mak pun main lah, dia ambil mak. Malam raya tu duduk rumah anak dia. Jarang berlaku. Kalau tidak anak tak kisah dengan mak ni. Tapi mak datang juga, walaupun hati dia tak berapa seronok, tapi datang juga kerana diraihkan oleh anak dia datang. Tidaklah semalam, esoknya dekat takbir hari raya. Mak ni seronok. Pasal apa? Lepas main raya nanti nak pergi rumah besan, nak pergi rumah besan. Sama dengan anak dia, sama dengan menantu dia, sama cucu-cucu. Seronok, tak pernah dia rasakan suasana itu. Saudara, habis saja orang balik daripada sembahyang hari raya. Menantu perempuan ni bawa keluar beg mak tadi, bawa keluar beg baju mak tu. Bawa keluar beg baju mak, letak depan mak. Suami tak ada, anak dia tak ada. Ni anak perempuan ni, menantu ni. Letak beg depan mak tak payah ikut. Abang dengan saya dah fikir-fikir, mak tak payah ikut. Ini beg mak, letak, nanti kita panggil Grab, mak balik dengan Grab. Saudara, apa dia rasa? Apa dia rasa? Bukan itu saja tuan-tuan. Mak ni kena kanser. Operation tuan-tuan, operation. Masa operation 3 minggu dekat hospital. Ini cerita dia tuan-tuan, cerita dia. Seorang pun anak tak melawat dia di hospital. Tak apa dia kata, hospital ada nurse, saya tak apa. Depa sibuk. Ini kata orang dia cerita kat saya. Depa sibuk. Saya tahu depa sibuk. Maklumlah tuan-tuan, general dalam tentera, manager besar dalam company dan sebagainya, depa tak ada masa nak pergi. Tak apa, saya ada nurse dekat hospital, nurse bantu saya semuanya. Yang saya terfikir-fikir, dia kata, ada harapan, ada gantung harapan. Bila aku balik daripada hospital, during recuperating, masa aku nanti nak dapat kesembuhan daripada operation cancer ni, kok ada anak pelawar tinggal di rumah dia. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Inilah dia, anak yang tidak diberi didikan agama. Anak yang diberi, anak dia belajar luar negeri semua, Amerika, Australia, England. Anak yang hebat pengajiannya, tapi pengajian menonjolkan ego, bukan meletakkan kepalanya, 2 tangannya, 2 lututnya, 2 kakinya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajarannya, itulah akibat bila agama tidak disediakan untuk anak-anak.
Itulah akibatnya. Pak tak cerita agama dengan anak. Saya nak tanya kepada pak yang hadir ni. When was the last time you talk something to your children about religion? Bila kali yang terakhir tuan-tuan cerita dengan anak hal agama? Bila? Anak kita ni tuan-tuan, ada satu ibu. Cerita ibu bilang, biasanya yang mengadu saya perempuan. Laki-laki jarang mengadu kat saya perempuan. Apa dia kata? Baru ni cuti dia kata. Cuti tak, dalam cuti lah, 4 hari cuti. Kami balik Al-Ustaz balik Al-Ustaz. Dalam perjalanan dia kata, kereta besar sikit kan tuan-tuan, MPV punya kereta, untuk family punya kereta. Anak saya ada, anak menantu saya pun ada, cucu-cucu pun ada, satu keluarga ada. Tuan-tuan nak tahu ya, anak saya yang sulung pandu kereta, suami duduk sebelah dia. Suami saya, pak dia duduk sebelah. Sepanjang perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Australia, ke Al-Ustaz, anak saya yang saya ingat sebut 8 perkataan sepanjang perjalanan. Anak saya tak kerti nak cakap, pak dia pun tak kerti nak cakap dengan anak dia. Tak kerti nak cakap. Dalam kepala anak ni, orang tua ni, aku nak cerita apa dengan pak aku ni? Aku nak cakap. Tapi sepatah aku kata, sepatah dia kata, sepatah aku kata, sepatah dia kata. Dia cakap dia tak pandang muka aku cakap tak pandang muka ayah aku. Saudara, inilah kita. Inilah kita. Kenapa jadi begitu? Itu masa tuan-tuan hidup. Saya nak bagi tahu tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang ada harta sikit ni, anak-anak kita, hormat kita, senyuman kita, kerana harta itu tuan-tuan. Kerana harta itu. Ada satu orang kaya hidup lagi tuan-tuan. Stroke. Dekat dengan rumah saya. Stroke tuan-tuan. Heavy stroke. Orang kaya. Saya tak mahu sebut apa kekayaan dia. Hebat kekayaan dia. Baru-baru ni dia jual tanah tuan-tuan. Satu tanah dia jual. Milik dia 87 juta tuan-tuan. 87 juta tanah. Tanah jual 87 juta. Nak gambarkan kekayaan dia. Tuan-tuan ada anak laki-laki. Anak laki-laki tengok dia. Dia ada dua, tiga orang tenaga. Yang mengurut dia lain, yang memandikan dia lain. Anak dia tak sentuh badan pak dia. Pakai orang lain mandikan dia, bawa ke bilik ayah, pimpin untuk duduk, tuan-tuan letakkan kerusi untuk dia salat. Tak ada anak. Isteri pula tuan-tuan, isteri, siapa yang nak jumpa dia, siapa nak jumpa, isteri tapis. Dan isteri tuan-tuan dengan cara dia monitor apa yang kita cakap dengan suami dia. Takut kita menyentuh soal harta suami dia. Takut nak cerita tentang harta suami. Yang ini isteri tak boleh terima nak cerita harta tentang suami. Takut bahagian dia berkurangan nanti tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Anak tu saya katakan, anak datang jarang-jarang sekali datang. Kawan ni, stroke ni, jarang datang. Datang pun, salam dengan ayah. Lepas tu dia turun bawah, dia buka radio, dia buka dia punya stereo, dia bernyanyi kat bawah tu, dia dengar lagu sampai di atas dia dengar tuan-tuan. Selepas tu dia balik terus tuan-tuan. Itulah dia anak kita. Tak adalah nak kata nak doa, tak adalah kata nak sembahyang bersama-sama dengan ayah, tak adalah nak kata tuan-tuan nak hiburkan hati ayah, tak adalah kata nak senangkan kepikiran ayah. Tak ada. Tuan-tuan bayang masa dia hidup. Tuan-tuan dengar cerita tak? Ada orang harta 2 bilion tuan-tuan, 2 bilion. Dah 7 tahun, 8 tahun tak selesai lagi. Menantu su kepada mak su kepada anak su mak dia. Terus saya sebutlah. Terus saya sebut siapa? Terus saya sebut 2 bilion tuan-tuan, 2 bilion. Apa nak jadi kepada roh di alam barzah? Tuan-tuan bagi tahu saya. Apa nak jadi kepada roh di alam barzah? Tuan-tuan bayangkan tuan, anak su mak dia, mentua su menantu dia. Saya haraplah tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, saya nak sebutnya. Tuan-tuan nak balik sembah dengan dah. Saya lepas ni nak pergi Gurun. Dengarnya ada satu kedai makan di Gurun tu. Apa nama? Tok Gurun. Oh, ada pun dia punya toke kat sini. Nama dia Tok Gurun. Saya nak pergi lepas ni.
top gurun. Dia kata dia punya sampai belacan dia, sampai cicah-cicah tu ada 18 jenis. Allah. Orang Seremban tak pernah tengok ni, tak pernah tengok ni di gurun. Saya lepas ni kita nak pergi lah, kita nak pergi gurun lepas ni. Top gurun ni, top gurun dalam Facebook, top gurun dalam Waze. Top di gurun, top tak tulis. Top di gurun, top di aja di. Bukan the kan, di. Top di gurun. Boleh? Okey, tuan-tuan, saya nak tutup majlis ini dengan nak berikan kepada tuan-tuan perempuan 5 perkara. Pertama, kita mesti hidup dan mati dalam Islam. Kita mesti hidup dan mati dalam Islam sesuai dengan doa iftitah. Macam mana bunyi doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku adalah untuk Allah, penguasa sekalian alam. Hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Hidupku untuk Islam, matiku untuk Islam. Hidupku untuk meninggalkan sesuatu yang terbaik untuk umat, matiku nak tinggalkan yang terbaik untuk umat. Hidupku aku nak bantu Palestin dengan cara apapun supaya tercatat oleh malaikat dalam hidup aku. Pernah tangan ini, pernah kepala otak aku ini, pernah badan aku, pernah jiwa aku terfikir mengenai kesengsaraan rakyat di Palestin, di Gaza dan sebagainya. Yang kedua, saudara, bila kita katakan hidup dan mati dalam Islam, sebut saja Islam, saudara mesti bersyukur kepada Allah atas 3 kesyukuran. Pertama, syukur lahir menjadi insan. Tuan-tuan tidak lahir menjadi kucing, tak lahir menjadi ikan, tak lahir menjadi gunung, tak lahir menjadi batu, tak lahir menjadi laut, tapi puan-puan lahir menjadi insan. Syukur. Yang kedua, kita bersyukur, pagi tadi saya sebut dalam kuliah subuh saya. Yang kedua kita sebut, kita bersyukur kerana diberikan Islam. Susahkah Allah nak bagi kita menjadi kita Kristian? Tak susah bagi Allah. Susahkah Allah nak jadikan Hasan Ali sebagai Buddha? Tak susah bagi Allah. Susahkah Allah nak bagi saya menjadi Hindu? Kun fayakun, Hindulah saya. Kalau Allah pilih demikian. Tapi Allah sudah takdirkan, Allah pilih saya menjadi Muslim, menjadi orang Islam. Diharapkan hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Syukur kerana saya masih hidup dalam Islam, masih cerita tentang Islam, masih buat sesuatu tentang Islam. Syukur. Nombor 3. Satu tadi syukur menjadi insan. Nombor 2 syukur menjadi seorang Islam. Nombor 3 syukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat. Umat Nuh bukan sebaik-baik umat. Kaum Lut bukan sebaik-baik umat. Umat Adam bukan sebaik-baik umat. Umat Ibrahim bukan sebaik-baik umat. Umat Adam, tidak. Umat Muhammad sebaik-baik umat. Siapa dia? Tuan-tuan, ini umat Muhammad. Puan-puan, ini umat Muhammad. Anak kita umat Muhammad. Cucu kita umat Muhammad. Dan kita mati mesti sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad, umat yang terakhir, tetapi umat yang pertama memasuki syurga Allah. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Kaki Nabi Muhammad, kaki Nabi yang pertama memasuki syurga. Allah. Nombor 3 kan? Dah, nombor besar, 3 besar. Tadi nombor 2 ceraian, ada 3 ceraian. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Kita nak hidup dan mati dalam Islam. Pastikan tuan-tuan dalam hidup ni jangan tinggal 3 stesen. Pertama, rumah. Itu saya tak sentuh habis tadi.
bereskan rumah dengan amalan Islam. Mulai daripada hari ini, bereskan rumah dengan amalan Islam. Tuan-tuan, warning anak kita. Din, ayah dah bagi tahu 4 kali dah kamu. Jangan lalai salat, jangan lalai salat. Ayah balik tadi daripada masjid, ayah pergi masjid subuh, kau tak bangun lagi. Ayah balik ni, sampai rumah 7.45, kau masih tidur lagi. Din, ayah bagi last warning. Rumah ni ada 2 pintu. Di dapur ada 1 pintu, di luar sana ada 1 pintu. Engkau pilih pintu mana kau nak keluar. Bila kau keluar, kalau kau tak ikut cakap ayah ni, kau jangan balik-balik ke rumah ini, Din. Tuan-tuan, kena cakap macam tu. Nak selamatkan kita ni, nak selamatkan ni di kubur, nak selamatkan di kubur ni, nak selamatkan di pada mahsyar ni. Saudara, sebab itu stesen yang kedua ialah masjid dan surau. Stesen yang pertama tadi apa? Rumah kita. Stesen yang kedua masjid surau. Jangan tinggal masjid surau, jangan tinggal masjid surau. Sampai tuan-tuan masuk dalam kategori manusia yang disebut ahli syurga. Salah satu sifat ahli syurga ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Rindu. Datang seminggu sekali boleh rindu. Datang setahun 2 kali, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Adha boleh rindu. Datang hari-hari lagu Nabi Muhammad dan para sahabat, hari-hari, tiap waktu, baru ada kerinduan kepada masjid. Masjid Al-Busrah ni dah buat segala-galanya, tuan-tuan. The very reasons arkitek-arkitek yang ada ni, dengan planner-planner yang ada ni, dengan orang-orang yang mengurus ini, semuanya hendakkan umat datang saksikan Islam. Wahai umat di Malaysia, di Kedah, di Malaysia, saksikan Islam. Saksikan Islam. Tanah tak besar ni, dengan 1,5 ekar dia tanah. Kecilnya tanah, tuan-tuan. Compact, tapi semuanya ada. 1,5 ekar, 1,5 ekar is small. Tapi tuan-tuan tengok, kawasnya ada, outlet perniagaannya ada, studionya ada, bilik air first class. Tuan-tuan, bilik air, saya pergi bilik air tadi. Dalam bilik air tu, first class. Bilik air tu untuk orang agaknya orang apa ni, orang cacat agaknya. Saya pergi, semua bersih sebersih-bersihnya. Semua yang saya cuba tadi semuanya berfungsi. Flushing berfungsi. Ada pula tempat salin lampin. Lagu kapal terbang tu, salin lampin. Tu bilik. Tengok kasut selipar disusun cantik. Betul, tuan-tuan ni. Tengok keliling, bau-bauannya pun ada. Allah, dia nak raih tetamu Allah. Dia fikir orang sini fikir nak raih tetamu Allah. Kami tuan-tuan datang ni, tuan-tuan tetamu Allah. Kita tetamu Allah, bukan tetamu di gurun. Saudara, saya ucap tahniah kepada pertama kali saya datang Busrah ni. Pertama kali dia, tuan. Pertama kali. Tapi macam saya sebutlah, ada masjid di Temerloh sana, MTJ saya sebut tadi. Sembahyang subuhnya sama dengan sembahyang Jumatnya. Saya bagi 3 kuliah dekat sana. Kuliah maghrib sekali, kuliah subuh sekali, kuliah duha sekali. Pergi pula ke sana. Lepas ni orang Negeri Sembilan, pergi sana pula. Dekatnya Temerloh. Temerloh ikan patin, ya Allah, patin. Patin, tuan-tuan, patin sungai. Patin bukan patin yang belah-belah, yang Cina belah tu, bukan. Patin sungai, tuan-tuan. Dalam balang besar balang tu, dia ambil patin. Nak pernah? Ya, nak 2 kilo kah? Nak 1 kilo kah? Ambil tu. Ambil depan-depan kita, tuan-tuan. Depan-depan kita dia siang, dia potong. Apa nak potong macam mana? Potong kecil-kecil, nipis-nipis. Okey, nipis. Bawa balik masak, tuan-tuan. Tahu tempoyak. Lepas makan tempoyak, tidur, jangan sembahyang zuhur, tuan-tuan. Saudara yang saya muliakan sekalian, masjid
jangan tinggal masjid. Tadi saya banyak ulang ni, tuan-tuan. Isteri saya tak suka saya ulang-ulang ni. Tapi saya kata audience je lain. Walaupun TikTok je sama, Facebook sama, tapi audience je lain. Subuh tadi. Ini subuh. Dalam hadis, dalam ulasan ulama, subuh. Subuh, tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk ke masjid, masuk ke surah subuh, berjemaah bersama dengan imam. Imam tadi baca, hujungnya baca-baca waladhdallin. Imam kata apa? Amin. Makmum kata apa? Amin. Habis saja makmum kata amin. Amin makmum itu disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh. Penduduk langit sambut amin. Habis penduduk langit sebut amin, penduduk langit akan sebut nama penuh satu persatu yang hadir, yang mendengar azan, tempat azan diazankan, dia sembahyang di situ, tiap-tiap seorang itu penduduk langit sebut nama-nama mereka. Apa dia sebut? Sebut namanya. Ahmad bin Abdullah, ampunkan mereka dan suami ini, wahai Allah. Ampunkan isteri ini, wahai Allah. Ampunkan nama-nama ini, wahai Allah. Ampunkan, wahai Allah. Ampun. Itu saja mereka minta. Ampunkan. Tuan-tuan tanya dosa-dosa Hasan Ali yang banyak ini. Tuan-tuan lihat dosa Hasan Ali diampunkan. Banyak dosa saya, banyak dosa. Perempuan tak banyak dosa, saya banyak dosa. Pasal perempuan muda lagi, saya 76 tahun buat dosa. Malaikat langit sebut nama kita. Subuh. Sebab itu poin yang keempat kan? Yang keempat, poin besar. 1 2 besar. 1 2 3 4 lah ni besar 4. Ada yang ketiga. Oh, itu ceraian. Itu ceraian tadi. Itu 4, ceraian 3. Okey, rumah, masjid. Nombor 3 ialah stesen jihad. Nombor 3 stesen jihad. Apa dia jihad? Saudara-saudara, Nabi menyebut dalam hadis, kamu balik ini daripada jihad kecil. Perang ni tuan-tuan, perang ni. Sahabat-sahabat pergi tak balik tuan-tuan, mati. Itu jihad kecil. Apa jihad besar tuan-tuan? Jihad besar apa dia? Jihadun nafs, jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar ialah jihad memerangi nafsu. Ni, hati kita ni, hati dengan isteri. Makin tua makin berbalah, Ibu-ibu ni kebanyakannya, bila saya habis kuliah datang jumpa saya. Saya kahwin dah 41 tahun, doktor. Di hujung-hujung usia kami ni berbalah. Pagi berbalah, petang berbalah, malam berbalah. Ada masanya kadang-kadang sampai berbulan-bulan suami tidur atas sofa, saya tidur atas katil, atas bilik, dalam bilik. Bila cucu tanya, saya teriak, tuan-tuan. Saya melilih air mata. Tak tahu nak jawab soalan cucu. Pasal apa Tok Wan di luar? Pasal apa Tok di dalam? Betul, tuan-tuan. Dan kadar perceraian, tuan-tuan, orang yang berumur 60 tahun ke atas. Tuan-tuan tanya ni, tuan-tuannya pejabat kadi terutama yang wilayah Persekutuan dengan Selangor. Kadar perceraian itu meningkat dahsyat, meningkat. Orang yang berumur 60 tahun ke atas. Pasal apa? Tak amal agama. Ikut nafsu, ikut hati, ikut perasaan, ikut sentimen, ikut emosi. Okay. Belah ni nombor 5 besar. Tadi ceraian puan. Puan cikgu ke? Cikgu? Tidak. Okey. Yang kelima, selepas tadi saya katakan tadi yang 3. Yang keempat. Tak apa. Katakanlah betul 5 berlipat. Okey, yang keempat. Yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya kata tadi kita kena warnakan rumah dengan warna Islam. Yang keempat, tuan-tuan mulai esok. Mulai esok tuan-tuan ikut cakap saya ni. Esok kita nak didik anak, nak didik suami, nak didik isteri, nak seluruh ahli keluarga kita. Esok 40 hari buat.
Berterusan 40 hari. Jangan ada selang-selangnya. No intermittent. Is continuous 40 days. Apa dia? Bawa anak laki-laki, bawa anak perempuan yang umur 7 tahun ke atas. 13 tahun, sorry, yang sudah balik. 13 tahun ke atas, yang sudah balik saja. Bersama mak dan ayah, pastikan subuh bersembahyang di masjid. Bawa anak kita dipaksa mereka. Subuh, anak yang sudah akil balik bersama mak dengan ayah dia sembahyang di masjid di surau yang berkaitan dengan rumah. Buat 40 hari. Saudara, masuk hari yang ke-41, puan-puan dan tuan-tuan, tidak ada perkataan nak membayangkan kegembiraan kita. Bila saudara senyap-senyap, Allah ubah hati-hati manusia. Suami yang biasanya, tuan-tuan, suami yang biasanya perengoh suami kita. Sekarang suami sudah pandai menghormati isteri dengan kata-kata memujuk kepada isteri. Serius, tuan-tuan. Anak-anak yang tak kisah lepas makan, tuan-tuan, ambil pinggan letak dalam sinki. Mak yang umur 67 tahun itulah cuci pinggan-pinggan mereka. Anak dara yang pergi kerja, tuan-tuan, yang pergi kerja, tinggal bilik begitu saja. Bantai tak susun, cadar tak tarik, seluar dalam mereka pun bersepah abang katil tu. Tuan-tuan, mak umur 67 tahun ini kutip seluar dalam anak tu. Masuk dalam washing machine. Dia tolong basuh, dia tolong jemur. Bila masuk 41 hari, perkara itu sudah tidak ada lagi, tuan-tuan. Dalam fikiran anak ini, aku tidak mau lagi membebankan ibuku yang sudah terbeban dalam kepala dia. Aku tak mau membebankan lagi. Aku tak mau. Aku nak ibu aku dibebankan dengan solat, dibebankan dengan puasa, dibebankan dengan zikir, dibebankan dengan sedekah. Itu dia dalam kepala ada anak kita. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah, macam mana kita nak warnakan rumah tangga kita ni, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan dan puan, jangan tinggal. Satu lagi, nombor 5 ni, jangan tinggal. Hari-hari jangan tinggal baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Hak tak pandai baca Quran, kena belajar hari ni juga belajar baca Quran. Tadi masa saya pergi kelas subuh, tuan-tuan, ustazah yang mengajar tajwid dekat tu minum bersama kami tadi. Allah, dia punya seronok, tuan-tuan, dia punya seronok. Saya tak tahu lah saat dia nak ambil gambar lagu ni, nak ambil gambar lagu ni, dia seronok. Dia guru tajwid, tuan-tuan, ustazah ni. Masya Allah, dia kita raih sesungguh-sungguhnya. Sesungguh-sungguh dia raih, dia tunggu sampai akhir. Ini guru tajwid. Pasal apa tu dia raih saya? Pasal dia faham, meraih seorang yang bertindak sebagai murabbi ini, Allah catat namanya di pintu syurga, tuan-tuan. Jadi sebab itu, saudara, insya-Allah yang kelima tadi dah, puan, Yang kelima apa tadi? Quran. Hari-hari baca Quran. Saudara, ini last nak cerita last ni. Kawan saya meninggal dunia umur 83, orang Al-Ustaz. 83, tuan-tuan. 83 sebelum dia meninggal, dengan isteri 2 orang saja. Dia duduk kat Taman Tun Dr. Ismail. Kawan saya satu masjid lah. Dia boleh datang Al-Ustaz dengan isteri dia. Dia pandu kereta 83 tahun ni. Tidur semalam Al-Ustaz, balik Kuala Lumpur, dia juga pandu dengan isterinya. Saya nak sebut 8 orang anak semuanya berjaya. 3 orang profesor penuh di Saudi. Ada seorang profesor di UAE. Masya Allah. 1 orang anak dia, tuan-tuan, financial controller di Madagaskar. Di Madagaskar di mana, tuan-tuan? Madagaskar. Di mana Madagaskar? Cikgu, di mana Madagaskar, cikgu? Di Afrika. Anak dia financial controller world class company di Madagaskar. Salah seorang anak dia. Gaji berapa ratus ribu saya tak tahu sebulan, tuan-tuan. Saya pergi ziarah dia. Dia sakit 3 hari sebelum dia mati. 8 orang anak semua berkumpul. Ini anak yang dah didik dengan agama. Saya nak beritahu, anak yang didik dengan agama. Sejak anak dia balik, tuan-tuan, sejak 2 minggu yang lalu sampai ayah dia nak mati 3 hari, saya datang tu. Satu hari khatam 30 juzuk. Semua anak-anak baca, bagi-bagi baca. Satu hari 30 juzuk, satu hari 30 juzuk, satu hari 30 juzuk. Besok time puan-puan nak mati, anak yang mana nak baca 30 juzuk? Satu hari.
Anak mana yang nak baca 30 juzuk satu hari? Pemergiannya dihormati oleh anak-anaknya dengan bacaan Quran satu hari 30 juzuk, satu hari 30 juzuk, satu hari 30 juzuk. Saudara, anak dia profesor, anak dia arkitek, anak dia financial controller, tapi jiwa agama yang sudah disematkan. Lagu mana orang yang mati dia tuan, masa hidupnya saya nak sebut, dia tak pernah sembahyang di rumah. Dia tak pernah sembahyang di rumah. Dia sembahyang di masjid. Tak pernah sembahyang di rumah. Buruh kah, petir kah, hujan kah, banjir kah, dia akan sembahyang di masjid. Namanya Masjid Al-Ghufran. Dekat rumah saya tu Masjid Al-Ghufran, Taman Tun Dr. Ismail. Sembahyang. Habis sembahyang hari-hari tuan-tuan, dia orang yang pertama datang masjid, orang yang terakhir meninggalkan masjid. Hari-hari. Noja tak datang, dia datang dah. Siap tak datang, dia datang dah. Habis dia ikut imam sembahyang, habis wirid, habis ikut imam, dia akan ambil satu rehal. Masjid saya ni rehal dia besar. Pasal apa? Pasal Quran besar tu. Semua Quran tempat saya tu rumah Quran besar. Quran yang imam baca tu semua Quran. Jadi dia rehal tu besar. Dia ambil rehal, dia akan duduk satu tempat. Tepi sana tuan-tuan, biasa tempat dia tak ada orang ambil tempat dia dah. Orang semua sudah balik. Apa dia buat tuan-tuan? Dibuka Quran satu hari dia khatam 5 juzuk tuan-tuan. 6 hari dia khatam 30 juzuk. 6 hari dia khatam 30 juzuk. 6 hari dia khatam 30 juzuk. Masya Allah. Saya tanya dia, nama dia Pak Ya, nama dia Haji Zakaria Osman, orang Al-Ustaz. Saya tanya dia, macam dia hidup, Pak Ya ni, orang cerita Pak Ya ni tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital. Betul ke Pak Ya? Pasal apa tak pernah saya berapa kali masuk hospital ni saya lebih muda daripada Pak Ya. Dia kata, jawapan dia ringkas. Apa pun jawapan dia ringkas? Quran sahaja. Quran. Macam mana Pak Ya didik anak-anak? Semuanya berjaya, semuanya universiti hebat-hebat, profesor madya, financial controller, semuanya berjaya. Satu bulan seluruh gaji anak-anak Pak Ya ni agaknya 200,000 sebulan tuan-tuan. Seluruhnya masuk semua sekali. Macam mana dapat anak lagu tu? Apa dia jawab tuan? Quran sahaja. Quran. Macam mana saya tengok Pak Ya ni? Muka Pak Ya ni nampak ni calm, very calm. Very calm, sangat-sangat calm apa? Calm. Tenang. Sangat tenang. Saya tengok. Kan? Sembahyang tenang, lepas sembahyang tenang, baca Quran tenang, jumpa saya tenang, bercakap tenang, jalan pun tenang. Quran sahaja. Quran juga jawapan itu. Jadi saudara, dia baca satu hari 5 juzuk. Suami kita ada yang tak baca satu muka surat pun satu hari. Termasuk isteri kita, tadi suami, isteri kita pun tak baca satu bekas surat pun satu hari. Lagu mana nak masuk syurga? Saya mewajibkan diri saya, minta maaf untuk diri saya ni tak ada macam Haji Zakaria. Saya wajibkan diri saya dalam sibuk saya ni bertandang dari satu tempat ke satu tempat sampai tak ada masa dah ni tuan-tuan. Hari ni belum breakfast, belum apa lagi tuan-tuan, tak ada lagi, belum mandi pun belum lagi ni tuan-tuan. Pasal tak sempat. Tapi saya nak bagi tahu, saya khatam Quran satu hari, saya wajibkan satu juzuk, kadang-kadang 2 juzuk satu hari. Satu hari satu juzuk tu mesti. Ada masanya 2 juzuk satu hari saya baca Quran. Saudara, saya harap tuan-tuan, mulalah, jangan malu-malu, jangan segan-segan, belajar Quran. Panggil ustaz datang rumah, kita pergi jumpa ustaz. Tuan-tuan ya, jangan guru Quran panggil kita, kita panggil guru Quran. Jangan ustazah panggil kita, kita panggil ustazah. Jangan masjid panggil kita, kita datang ke masjid. Jangan surau panggil kita, kita datang ke surau. Jangan orang alim panggil kita, kita yang mendatangi orang alim. Akhirnya tuan-tuan, yang saya nak sebut terakhir sekali, doa tuan-tuan, doa. Lepas ni tuan-tuan, bila tuan-tuan berdoa, saya ada 8 orang anak tuan-tuan, menantu.
Tiap-tiap kali saya doa, saya sebut nama penuh anak saya dan menantu saya, nama penuh ibu dan ayah saya yang telah pergi 13 tahun dulu, 20 tahun. Mak ayah saya dah pergi 20 tahun dia lalu. Rasanya belum pernah dalam doa selepas salat saya tak sebut nama mak penuh, nama ayah penuh yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan menyebut nama penuh ibu dan ayah yang berada di alam barzah untuk kita doakan supaya rohnya dilindungi, disayangi, dirahmati oleh Allah? Bila? Kalau jawapannya tak ada, dah lupa dah, itulah mak kita akan menghadap Allah, menangis teriak-teriak, mana doa anakku ya Allah, mana doa anakku, mana doa anakku ya Allah. Jangan sampai begitulah. Sayangilah mak, sayangilah ayah, sayangilah yang dah pergi, sayangilah yang tinggal, sayangilah anak, sayangilah teman-teman. Dan yang terakhir daripada terakhir tuan-tuan, saya ada satu program, kita boleh buat kat sini nanti. Saya nak cerita program tu, namanya tuan-tuan, tajuk program tu menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Tajuknya menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Program tu bermula daripada maghrib. Program bermula daripada maghrib, akhir selepas isyak pukul 10.45 malam, akhir program habis. Apa program tu isiannya tuan-tuan dengar? Antara maghrib dengan isyak saya akan bagi satu pembentangan. Nama tajuk pembentangan itu ialah menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Tu solid 1 jam suku saya akan bagi, 1 jam 15 minit. Selepas tu saya akan mengimamkan solat isyak, solat taubat dan solat hajat. Solat isyak, solat taubat dan solat hajat. Tuan-tuan puan, habis solat isyak, solat taubat nanti saya minta yang hadir. Siapa yang hadir? Yang mesti hadir mak, ayah, anak-anak yang berumur 7 tahun ke atas. 7 tahun maknanya sekolah rendah, darjah 1, sampai umur 40-50 tahun anak kita kena ikut program ni. Wajib yang hadir mak, ayah dan anak-anak daripada umur 7 tahun. Habis tuan-tuan, habis saja sembahyang taubat, sembahyang hajat, semua tu habis, zikir munajat namanya. Mari kita zikir sikit. Kita tuan-tuan ikut saya punya zikir. Ikut saya tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sebagiannya. Kita zikir nanti sebagai mengalir tuan-tuan, macam mana sungai keluar daripada air mata kita nanti bila kita zikir taubat dan zikir taubat. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Allah, tubna ila Allah, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Wa raja'na ila Allah, aku kembali kepada Engkau, pasti kembali bertemu dengan Engkau ya Allah.
Wa nadimna ala ma fa'alna. Aku menyesal dosa-dosa yang aku lakukan, wahai Allah. Ampunkan aku, wahai Allah. Itu tuan-tuan. Habis zikir, mak bapak yang datang ni mesti mak bapak dan anak umur berapa tahun? 7 tahun ke atas. Nanti dia orang akan duduk kumpulan mak pak anak, mak pak anak, mak pak anak, mak pak anak. Siapa yang pernah ikut sama camp saya? Atau anak pernah ikut? Macam itulah saya buat, macam itu pun saya buat. Anak-anak ni. Jadi tuan-tuan ya, bila dah mak dan anak bapak tu, kita akan zikir. Zikir sampai pegang tangan. Suami pegang tangan isteri, pegang tangan anak. Zikir tu. Ada zikir-zikir dia nanti tuan-tuan ikut. Selepas zikir itu, susun anak ikut seniority. Yang tua di depan, nombor 2 tua di belakang, belakang-belakang sampai yang khusus sekali di belakang. Apa nak buat? Yang pertama jumpa mak dulu. 5 perkara. Salam mak, cium tangan mak, dakap erat-erat tubuh mak sebelah kiri dan sebelah kanan. Cium dahi mak. Lepas tu bisik 2 perkara, ulang tiap 1 10 kali. Pegang tangan mak tuan-tuan, pegang tangan mak, erat-erat pegang tangan mak ni. Bisik dekat mak, apa nak bisik? Tuan-tuan nanti pegang tangan mak ni, pegang ni. Tuan-tuan bisik dekat telinganya nanti. Yang pertama, ampun mak 10 kali ulang. Ampun mama, ampun mama. Ampun mama, ampun, ampun mama, ampun, ampun mama, ampun. 10 kali. 10 kali lagi tuan-tuan. Saya sayang mak, saya love you mama, I love you mama, mama I love you mama, mama I love you mama. Saudara, ada anak-anak tak pernah cium tangan mak dia tuan-tuan. Ada anak-anak tak pernah cium tangan pak dia. Cucu-cucu kita kadang-kadang ikut-ikut cara pak dia, cara mak dia. Kalau hari raya tuan-tuan balik rumah nek tok wan ni, kita pula suruh salam tok wan, salam tok wan, salam tok wan, salam. Kalau tak sebut tu, itulah anak kita. Saudara, anak yang cium tangan mak dia, anak yang cium tangan mak dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu kan? Anak yang cium tangan mak, ada malaikat khusus yang didatangkan untuk mencatatkan syurga untuk anak yang mencium tangan mak, syurga untuk mak yang tangannya diizinkan untuk dicium oleh anaknya. Allah, tuan-tuan. Hei, bila lagi nak cium? Saya selalu saya tak setuju. Bila kita mati besok tuan, dah kafan semua, dah semayang nak kafan, nanti jenazah kita dibuka, muka dibuka. Macam ada orang menyuruh, mari siapa anak-anak dia, kaum terdekat dia, sila ni. Tengok yang terakhir, tengok yang terakhir. Depa cium lah, depa cium melilih air mata tu kat mayat tu. Tuan, masa tu mak tak ada apa dah. Tak ada dah, jantung dah berhenti, otak dah berhenti, tak ada apa dah. Kenapa masa hidup tak cium? Kenapa masa hidup tak salam? Kenapa hidup tak kapok dia? Kapok tak kapok? Apa kapok? Itu bahasa. Mak saya ni orang kata mak saya orang Kota Sarang Semut. Pak saya orang Batu Pahat. Pak saya orang Bugis. Jadi boleh sikit lah bahasa Kedah tu. Kapok-kapok ni boleh lah. Saudara. Ya. Jadi ya, suruh cium. Jangan masa hidup ni. Pimpin tangan mak. Saya cukup seronok, saya pernah tengok tuan-tuan satu budak kecil dia tuan-tuan, umur dalam 11 tahun ni. Mak datang balik, bawa barang, dia berlari ambil barang tu. Bawa adik perempuan dia, berlari ambil. Bila mak ni pakai kasut tuan-tuan, kasut mak tu, mak orang tua ni, kasut dia ada sikit macam ada tali sikit macam tu. Susah nak buka. Budak ni tuan-tuan, saya tengok budak ni boleh bukakan kasut mak dia, pegang kaki mak, pegang kasut tu. Budak kecil. Kalau budak kecil pandai hargai mak, macam mana yang umur 18 tahun? Ni dia. Oh, nantilah satu masa nanti tuan-tuan, saya nak cerita khusus mak pak dengan anak ni. Saya nak cerita tak ada lain aja. Mak pak dan anak. Saya tengok, ya Allah, anak-anak kita derhaka tuan-tuan, derhaka. Mak kita suruh tuan-tuan, Den tolong mak saya pergi kedai. Nantilah kedai. Begitulah jawapan Den tuan-tuan. Kesian mak, kesian. Inilah yang berlaku. Jadi tuan-tuan, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Dan khusus tadi satu siapa tu? Habis dengan mak dan ayah tadi tuan-tuan, balik dalam kumpulan tadi, saya akan bagi 10 tips. 10 tips menuburkan kasih sayang dalam keluarga. Lepas tu saya buat doa akhir. Doa kasih sayang keluarga terakhir. Pukul 10.45 kita berpisah. Boleh buat yang eloknya di masjid atau di surau. Pasal kena ada sembahyang dia, pasal ada zikir dia. Kalau buat di dewan tak berapa, dia punya zuk tu tak ada zuk dia, tuan-tuan. Kalau boleh hubungi saya nanti. Boleh runding dengan surau, boleh dengan masjid. Buat, tuan-tuan. Program yang Hasan Ali buat sepanjang hidupnya, tuan-tuan. Dekat 50 tahun saya buat program sama camp berbagai-bagai dia. Ini antara program yang terbaik, tuan-tuan. Antara yang terbaik. Budak-budak ni, you kena jentik hati mereka. You kena jentik hati mereka. Hasan Ali boleh jentik hati mereka. Sampai mereka meraung, tuan-tuan. Anak kita meraung hati, tuan-tuan. Itulah yang boleh lembutkan hati. Itulah yang boleh lembutkan perasaan dan jiwa anak-anak kita, tuan-tuan. Takat-takat tuan-tuan bagi tuan-tuan bagi advice, bagi nasihat. Dia kata meletiak, kita meletiak, mak meletiak dah, bapak meletiak dah. Jangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akhirkan ucapan terima kasih kepada pengurusan Masjid Bushra ini. Saya seronok lah, betul-betul saya seronok. Sekarang dah pukul 10.58. Di gurun pukul berapa tu? Buka 11. Pukul 11. Ya? Makan tengah pukul berapa? Pukul 11 buka. Pukul 11. InsyaAllah. Kita jumpa di gurun nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akhirkan dengan doa sikit insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami terhadap Engkau, ya Allah. Dosa kami terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami terhadap ibu kami dan ayah kami, ya Allah. Dosa kami terhadap istri kami dan suami kami. Dosa kami terhadap anak kami, ya Allah. Dosa kami terhadap jiran tetangga kami dan sahabat-sahabat kami. Dan dosa kami kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tingkatkanlah keimanan kami, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang beriman, ya Allah. Engkau datangkan kami ke dunia sebagai macam manusia yang beriman. Kami akan berjumpa dengan Engkau di akhirat nanti sebagai insan yang beriman, wahai Allah. Terimalah amalan kami, wahai Allah. Terimalah amalan kami, wahai Allah. Terimalah amalan kami yang tidak sepertinya ini, wahai Allah. Terimalah amalan kami yang tidak sempurna ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk meningkatkan amalan keimanan ketakwaan kami. Kami sayang Engkau, wahai Allah. Kami rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi kami, wahai Allah. Kami rindukan Nabi kami, wahai Allah. Kami rindukan Nabi kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukan kami dengan Nabi Muhammad, wahai Allah. Di pada masa nanti temukan kami Nabi Muhammad. Kami perlu mendapat syafaat Nabi Muhammad, wahai Allah. Kami perlu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, wahai Allah. Anak kami perlu mendapatkan syafaat. Istri kami perlu mendapatkan syafaat. Suami kami perlu mendapatkan syafaat. Ayah kami perlu mendapatkan syafaat. Dan seluruh anggota keluarga sahabat-sahabat kami perlu mendapat syafaat Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu syurga buat kami, wahai Allah. Bukakanlah pintu syurga buat Allah. Kalau ketika ini, sekarang ini Engkau memerintahkan malaikat mencatat nama-nama ahli syurga, masukkan nama kami dalam sedara itu, wahai Allah. Masukkan nama istri kami, nama suami kami, nama mak dan ayah kami, adik, abang dan kakak kami, nama anak-anak kami, cucu-cucu kami, wahai Allah, dalam senarai ahli syurga. Kalau sekarang ini Engkau sudah merintahkan malaikat mencatatkan nama-nama ahli neraka, jangan ada nama kami dalam senarai itu, wahai Allah.
Jangan ada nama kami dalam senara itu, wahai Allah. Jangan ada nama kami dalam senara itu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau hidupkan kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam, wahai Allah. Izinkan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah bila malaikat maut mencabut nyawa kami nanti, wahai Allah. Izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah bila malaikat mencabut nyawa kami nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kemenangan segera kepada teman-teman di Palestin, di Gaza, wahai Allah. Berilah kemenangan segera kepada teman-teman di Palestin, di Gaza. Hapuskanlah Yahudi, hapuskanlah Zionis, hapuskanlah Israel, wahai Allah. Kucar-kacirkan mereka, wahai Allah. Kucar-kacirkan perancangan mereka, wahai Allah. Ampunkan mereka musuh utama Islam di bumi ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya, wahai Allah, kalau Kau tidak temukan lagi dengan teman-teman kami yang mendengar majlis ini, yang hadir dalam majlis ini, wahai Allah, temukan nanti kami di pintu syurga Engkau, wahai Allah. Temukan kami nanti di pintu syurga Engkau, wahai Allah. Temukan kami di pintu syurga Engkau, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, di luar sana tuan-tuan, tuan-tuan dapatkan kad saya ni. Di belakang kad saya ini ada 6 media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada Facebook, tuan-tuan dan puan. Hari-hari new posting tentang syarahan saya, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Hari-hari ada pertukaran dari segi program. Anak kita boleh tengok, sahabat-sahabat kita boleh tengok. Apa yang tuan-tuan buat? Screenshot. Dapat ni screenshot. Tahu screenshot kan? Dapat screenshot apa yang ada dalam senarai konteks dalam telefon itu, hantar ni tuan-tuan. Satu orang yang ikut ini tuan-tuan akan berdoa kepada tuan-tuan di akhirat menjadi ahli syurga nanti. Inilah yang kita nak buat tuan-tuan, supaya lebih ramai. Depa ikut program-program ni kena bayar free tuan-tuan. They don't pay even a single sekupang pun, tak perlu bayar apa-apa. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan nanti tuan-tuan, kalau keluar nanti dapatkan kad, tuan-tuan boleh hubungi saya. Siapa yang nak buat tuan-tuan, saya kata tadi, program menyuburkan kasih sayang seisi keluarga daripada maghrib sampai lepas isyak 10.45 yang saya sebut tadi, boleh hubungi saya terus tuan-tuan. Kita boleh runding macam mana tarikhnya, kita boleh buat insya-Allah. Syaratnya maghrib sampai isyak, isyak sampai kepada 10.45 malam insya-Allah. Saya sendiri akan mengendalikan itu tuan. Saya sendiri akan mengendalikan insya-Allah. Okey, nombor 2. Saya dah tulis 40 buku. Saya bawa ni buku yang terakhir. Buku yang ke-43 ni tuan-tuan. 40 dah tulis, tinggal 3 ni. Ini yang terakhir, mungkin ini yang terakhir lah. Buku ini yang mengiringi saya ke syurga nanti tuan-tuan. Buku yang pertama tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan. Dalam buku ni saya nak yakinkan wanita-wanita, muda, tua, isteri, nenek, tuan-tuan, tok wan, tok nek, semua. Saya nak yakinkan mereka bila mati bukan menjadi bidadari itu rendah, bukan menjadi ahli syurga itu rendah. Mereka menjadi ketua bidadari syurga. Apa amalan pagi, apa amalan tengah hari, apa amalan petang, apa amalan malam. Apa amalan dengan isteri, apa amalan dengan suami, apa amalan dengan anak-anak, apa amalan zikir, apa amalan salat, apa amalan subuh, apa amalan dini hari, semuanya tuan-tuan ada terkandung dalam buku ini. Tuan-tuan baca buku ni, ditulis secara bersahaja tuan-tuan buku ni. InsyaAllah akan terukir dalam kepala kita. Yes, aku nak jadi ahli syurga. Yes, aku nak jadi ketua bidadari syurga. Yes, aku nak memulakan amalan menjadi ketua bidadari syurga. Buku yang kedua tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saudara, kita mengaminkan doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. What does it mean? Kadang-kadang tak ada perubahan dalam hidup kita. Saya tulis buku ni tuan-tuan puan supaya terukir dalam kepala kita. Kita nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur. Lagu mana nak mati bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, ketika itu tuan-tuan dan puan-puan boleh mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga kepada mereka. Lagu mana nak mengucap kalimat itu terbayang dalam buku ini tuan-tuan. Saya tulis buku ini. Buku yang ketiga, khidmat ayah bunda, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat.
khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya ulang, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tulis buku ini untuk anak-anak. Ada satu chapter dekat sini, anak durhaka, tuan-tuan. Satu malam sebelum tidur, tuan-tuan minta anak-anak kita, mak sekali dengar 2 minit setengah, satu muka surat 2 minit setengah. Sebelum tidur, baca satu muka surat tentang chapter anak durhaka dekat sini. InsyaAllah tuan-tuan lakukan ini. Tamat buku ini tuan-tuan, tidak sukar nak didik anak. Apalagi setelah anak ikut pula program nama tadi, menyuburkan kasih sayang sisi keluarga. Tambah dengan buku ini, tambah dengan amalan setiap malam ini, insyaAllah inilah satu ruang yang kita dapat didik anak-anak kita, tuan-tuan. Buku-buku ni ada di luar, boleh buat tuan-tuan dengan tuan-tuan QR code dan sebagainya, online dan sebagainya. Dan buku ini tuan-tuan, sebagian daripada kutipannya saya masukkan dalam tabung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan baca. Saya tak ada masa nak terangkan apa dia Anjung Husnul Khatimah yang akan dibuka, yang akan sedang diusahakan, tuan-tuan. Pembangunan sedang diusahakan di Kampung Lebu, mungkin Mempaga, Bentung, Pahang, Darul Makmur. Tanah 7 hektar, tuan-tuan nampak, insya-Allah cara wakaf. Dan saya dilatih sebagai mutawali namanya, yang akan membangunkan, yang mengisi program kat sini, tuan-tuan. Pasal yang pertama 13 juta ringgit, masjidnya 4 juta ringgit. Yang lainnya adalah studio. Datang dekat sini tuan-tuan, inilah satu tempat dalam dunia, tak ada tempat lain dalam dunia. Apa dia ajak? Dia ajak tuan-tuan, lagu mana nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak jadi polis ada training, nak jadi askar ada training, nak jadi guru ada training, nak jadi nurse ada training, nak jadi doktor ada training. Nak mati, mana trainingnya tuan-tuan? Inilah tempat training untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan bacalah. Saya tak ada masa nak pergi. Ya, di sana juga tuan-tuan nampak, insya-Allah ya, ada sumbangan wakaf untuk tabung ni. Semuanya tuan-tuan ya, Anjung Husnul Khatimah ni run on wakaf, bukan untuk keuntungan. Saya tuan-tuan berjuang siang malam pagi petang ni bukan cari keuntungan, bukan. Saya nak dermakan ilmu saya, nak dermakan tenaga saya, nak dermakan keringat saya untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk Islam, tuan-tuan. Jadi siapa yang nak menderma boleh. Kalau tuan tak mau derma pun untuk Anjung Husnul Khatimah ni, tak mau derma, tak ada kemampuan nak derma, doakan saja supaya program ini berjalan baik, siap dalam masa 2 tahun setengah daripada sekarang. Orang boleh datang 2 bulan boleh, 2 tahun boleh, 20 tahun boleh, mati di situ pun boleh, tuan-tuan, untuk mengikuti program mengakhirkan hayat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya-Allah. Kemudian yang lain ni tuan-tuan, yang saya kata tadi, kad saya ni jangan lupa. Kad ni tuan-tuan, sudah dapat kad ni, tuan-tuan screenshot kad ini, bagilah kepada anak, adik, abang, kakak, saudara-saudara mara kita, supaya mereka dapat mengikuti program saya online, ya, hal-hal Islam tentang online, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada orang Seremban, terima kasih kepada orang Kajang, terima kasih khusus kepada teman-teman di Busra ini, di Merbuk ini. Mudah-mudahan Allah memberikan. Tuan-tuan, kawan saya sudah meninggal, Harun Din sudah meninggal, Ismail Kamal sudah meninggal, Hasan Din sudah meninggal, Hashim Jaya sudah meninggal, Mufti Selangor, tuan-tuan nampak ni, sudah meninggal. Tinggal saya seorang, tuan-tuan nampak. Kalau tuan-tuan dengar Hasan Ali pun dah tak ada, mungkin ada dalam sahabat atau dalam radio ke mana-mana, Hasan Ali dah tak ada dah. Tuan-tuan, tuan-tuan bagilah sepotong Fatihah buatnya. Mudah-mudahan dia damai di alam barzakh nanti, insya-Allah, tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi, tuan-tuan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana buku-buku ni, dekat mana? Ada meja. Ada meja situ. Belakang, tuan-tuan, buku-buku ni kat belakang. Ya. Tuan-tuan boleh ambil kalau tak sekarang pun tuan-tuan ambil dia punya brosur tu. Tuan-tuan ambil brosur tu, tuan-tuan tengok sajalah macam mana nak buat QR code dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kuliahnya. Moga-moga kita semua mengambil ibrah daripada apa yang disampaikan. Tadi sebelum